Assalamualaikum guys, welcome back. Isu ni bukan isu baru dan memang dah bertahun-tahun dah diperkatakan. Tapi macam mana pun, amat sedikit mereka yang sepatutnya bertanggungjawab, ambil tindakan ataupun bawa perkara ni ke tengah. Aku bukan kata tak ada tau, aku kata amat sedikit. Kisahnya, baru-baru ni kerajaan dah tetapkan gaji minimum untuk pekerja ialah sebanyak RM1,500 berbanding dengan RM1,200 sebelum ni. Berita tu semestinya timbulkan reaksi yang pelbagai ikut kasta. Golongan pekerja semestinya rasa bersyukur dengan pengumuman ni, tapi untuk golongan majikan, mimpi ngeri. Dan seperti yang dijangka, macam itulah reaksi majikan kalau ikutkan pandangan daripada Presiden Persekutuan Majikan-Majikan Malaysia, MEF, yang mana menurut Presiden, tergigit lidah. Aduh. Yang mana menurut Presiden Datuk Dr. Syed Hussein Syed Osman, sekarang bukan masa yang sesuai untuk selaraskan gaji minimum untuk para pekerja sebab ianya akan bagi kesan kepada majikan, terutamanya bos industri mikro, kecil dan sederhana yang merangkumi 98.9% daripada ahli persekutuan ni. Kata Presiden tu lagi, majoriti pedagang Malaysia tidak bersedia dan tidak dapat melaksanakan cadangan gaji minimum baru ni kerana mereka belum mencapai kestabilan ekoran kejutan ekonomi akibat 19 dan kesan buruk daripada banjir besar baru-baru ni. Banjir kat Selangor je pun. Dengan Kelantan, dengan Pahang, dengan Kedah, Pening, Perak. Kau ni bodohnya. Beliau berkata PMKS juga sudah sedia menderita dan walaupun berlaku kenaikan kecil dari segi kos perniagaan, ia akan memburukkan lagi nasib mereka dan perniagaan mungkin ditutup. Ditambah pula dengan kenaikan 300 hingga ke 400 sebulan selain gaji minimum nasional sedia ada. Syed Hussein berkata gaji minimum RM1,500 akan menaikkan kos barangan dan perkhidmatan selain kos operasi. Justru sekarang bukan masa untuk melaksanakan sebarang kenaikan ke atas gaji minimum. Asasnya, poin Datuk Doktor ni ada dua. Harga barang akan naik dan pekerja asing akan lebih banyak dapat manfaat daripada gaji yang naik ni dan akan menyebabkan pengaliran wang tunai, wang kita mengalir pergi ke luar, pergi ke negara dorang dan sebagainya. Dia macam ni lah. Semua orang tengah mengalami masalah yang hampir sama, cuma bezanya ialah tahap kritikal masing-masing bergantung pada persediaan kita. Kita faham yang majikan terkesan akibat pandemik dan kami sebagai pekerja pun turut terkesan. Tambah pula sekarang ni tak payah nak tunggu gaji naik. Barang pun memang dah berapa kali dah naik. Kenapa masih lagi nak gunakan alasan macam tu? Ada juga majikan yang sokong untuk kerajaan kaji balik pasal pelaksanaan gaji minimum ni sebab bagi tekanan pada dorang, tapi dalam diam-diam, dorang ada duit pula nak pergi ke Turki, pergi main salji, pergi tambah kereta baru ataupun bini baru. Betul, aku tak nafikan yang ada majikan memang tak cukup duit setiap bulan. Tapi bukanlah keseluruhan. Tambah pula, itulah cabaran untuk majikan supaya kekal relevan. Kalau sebab kenaikan gaji minima buatkan dorang bungkus, maksudnya dorang memang betul-betul belum bersedia untuk buka syarikat. Elok buat kerja sendiri je. Kalau kata perlukan pekerja, barulah ambil by project basis. Ini cerita betul kenalan bapak mertua aku dekat Kedah, dia sampai sanggup jual beberapa unit rumah dia semata-mata untuk dia tampung gaji para pekerja dia. So itu ialah salah satu alternatif ataupun solution daripada seorang majikan. Kepada majikan-majikan yang lain, mesti korang akan ada solution macam mana cara untuk jaga kebajikan pekerja. Kalau bertahun-tahun kita nak dengar masalah majikan tapi para pekerja masih lagi tertekan sampai terpaksa catu makan, celah mana adil dia? Aku harap para majikan janganlah pentingkan diri dan rezeki yang ada tu sama-sama dikongsi. Untuk aku sendiri, Alhamdulillah masa aku awal-awal start kerja dulu, gaji minimum aku memang dah terlebih-lebih dah daripada gaji minimum yang ditetapkan 10 tahun lepas. Masa probation memang sakit lah, tapi Alhamdulillah berkat tahan 3 bulan probation, gaji naik sekali ganda dan dalam masa setahun naik lagi 2 kali. Sombong amat. Poin aku ialah, kalau aku tengok majikan aku sebelum ni, dia betul-betul fikir 5-6 step ahead. Jadinya kalau kata berlaku sebarang masalah dari segi financial sebagai contoh, dia memang dah sedia dah dan dia tak susahkan para pekerja. Itulah juga yang aku harapkan pada majikan-majikan yang lain. Fikirkan pasal kebajikan pekerja dan insya-Allah para pekerja ni akan fikirkan pasal kebaikan syarikat. Untuk aku sokong sepenuhnya kenaikan gaji minimum untuk para pekerja. Bayangkan, mereka yang duduk dekat bandar sebagai contoh, gaji RM4,000 pun masih lagi belum cukup. Dengan tol, minyak, nasi bujang pun dah sampai RM5, RM4, RM5 sekarang ni, tak masuk lagi perbelanjaan yang lain. Dah lah majikan ramai yang tak bagi work from home dan masih lagi kena datang office, lepas tu kalau kata balik on time, katanya pekerja tu malas. Gaji naik sikit, dah bising lah satu Malaysia. Dan akhir kata pepantun, turun laut kutip kepah, sambil-sambil kutip lala. Naik gaji katanya susah, tapi bank simpan berjuta. Dan kalau korang suka konten yang ada dalam channel ni, please consider to subscribe. Okay, so thank you very much for watching and have a nice day. Stay home and stay safe. I love you, I love you.